Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Sensih. Saudara, insiden pesawat terhempas di Kapar Kelang, 2 mayat mangsa ditemukan bersama bangkai pesawat pada kedalaman 2 meter. Lanjut mengenainya, wartawan Raswin setia ada di lokasi. Mungkin Raswin boleh kongsikan apa situasi semasa di lokasi. Raswin. Baik, terima kasih Syahirul. Masih lagi berada di lokasi kejadian pesawat ringan yang terhempas di ladang kelapa sawit Kampung Tok Muda, Kapar Kelang, dan pihak polis sebenarnya tadi telah pun mengesahkan nahas udara yang berlaku melibatkan pesawat ringan milik Air Adventure Flying Club telah mengorbankan 2 orang mangsa berusia 30-an dan 40-an masing-masing ketika menjalani latihan penerbangan rekreasi. Dan seperti mana yang kita telah dimaklumkan juga, ketika ini proses untuk mengeluarkan mangsa daripada bangkai ataupun nahas pesawat sedang dilaksanakan, melibatkan lebih 150 petugas keselamatan yang berada di lokasi sejak petang tadi, sejak tengah hari tadi, selepas laporan diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat di Balai Kapar. Dan kedua-dua mangsa ini akan dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk proses bedah siasat sebelum pengecaman oleh ahli keluarga dan diserahkan kepada ahli keluarga selewat-lewatnya tengah malam nanti. Dan proses mengeluarkan mangsa ini masih berjalan dan kita doakan supaya dipermudahkan operasi ini, dan kita ucapkan takziah kepada ahli keluarga, dan kita akan berikan perkembangan lanjut mengenai nahas udara di Kapar ini dalam berita perdana sebentar nanti. Kita kembali kepada Syahirul. Baik, terima kasih Raswin dari lokasi. Cuaca panas dan fenomena El Nino yang dijangka melanda negara hingga Jun depan tidak menjejaskan bekalan makanan dalam negara. Jelas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, walaupun terdapat aduan diterima, namun keadaan tanaman masih lagi terkawal. Pada masa sama, kementeriannya akan menyertai mesyuarat bersama Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam minggu depan bagi membincangkan persiapan negara dalam menghadapi fenomena El Nino. Kajian berkaitan skim saraan penjawat awam kini berada di peringkat akhir sebelum dibawa ke Jemaah Menteri untuk dimuktamadkan. Perkara itu dinyatakan Ketua Setiausaha Negara dalam Majlis Amanat KSN tahun 2024 di Putrajaya. Jelas beliau, setakat ini belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung skim berkenaan, ia termasuk menggantikannya dengan kaedah lain. Semua penjawat awam akan dinilai menggunakan sistem Demerit Performance Evaluation (DEEP) bermula tahun ini. Ketua Setiausaha Negara berkata pelaksanaan sistem DEEP telah dipersetujui Jabatan Perkhidmatan Awam. Menurutnya, melalui sistem DEEP, kaedah penilaian bermula dengan mata 100% dan demerit dikenakan jika penjawat awam berkenaan gagal mencapai objektif ditetapkan. Semua 34 stesen radio RTM kekal menjadi penyampai maklumat utama seiring peranan televisyen. Ketua Pengarah Penyiaran berkata stesen radio RTM memiliki jumlah pendengar yang ramai termasuk siaran di negeri-negeri. Seiring dengan peredaran zaman, kandungan program yang disajikan sentiasa ditambah baik demi membina bangsa dan negara yang hebat. Baik, sementara itu, 34 juta pendengar direkodkan siaran radio RTM menerusi media sosial pada bulan lalu. Ia peningkatan ketara berbanding 14 juta pendengar pada Disember tahun lalu. Pengarah program radio berkata selain media sosial, siaran radio RTM juga boleh diakses menerusi aplikasi RTM Click pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Baik, persiapan bagi memastikan kelancaran menjelang konsert Hari Radio Sedunia 2024 esok kini sedang rancak dijalankan. Terus bersama wartawan Anas Makno di Auditorium Permatasari RTM Johor menjelang raptai penuh malam ini. Anas, silakan. Ya. Baik, terima kasih Syairul. Betul tu, seperti dimaklumkan, saya lintas langsung hari ini ketika ini di Auditorium Permatasari RTM Johor sempena dengan konsert Hari Radio Sedunia 2024 yang akan berlangsung esok di sini bermula 9 malam hingga 11 malam, yang akan dibawakan secara langsung menerusi saluran TV2, begitu juga di saluran radio National FM dan juga Johor FM, dan juga boleh ditonton menerusi RTM Click.
hari ini berlangsungnya persiapan akhir di dalam auditorium ini melibatkan artis-artis yang akan melakukan persembahan masing-masing esok. 10 artis akan membuat persembahan esok. Antara yang terlibat, antara nama-nama besar yang terlibat untuk persembahan esok adalah Aina Abdul, Siti Nordiana, Hakim Ahmad dari Hakim and the Magistrate, Sufian Suhaimi dan juga Jeffrey Dane. Selain itu, konsert yang akan berlangsung esok akan dikendalikan oleh penyampai radio Johor FM Saufi Nawawi dan juga penyampai radio National FM Dia Nawai. Dan selain daripada konsert kemuncak kepada sambutan Hari Radio Sedunia 2024 esok, turut berlangsung sejak semalam sebenarnya ada pelbagai program pengisian yang dilakukan sempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia ni, terutamanya di Tanjung Piai Pontian. Dan pada pagi tadi juga telah pun berlangsung sambutan kemuncak bagi sambutan Hari Radio yang dihadiri juga dengan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman juga berada di Tanjung Piai pada hari ini. Dan esok sebenarnya bila menyebut tentang persembahan esok akan ada kelainan persembahan pembukaan dimulakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran sendiri Datuk Suhaimi Sulaiman, dijangka akan membuat penampilan khas untuk konsert esok. Dan selain itu kita juga nak mewawarkan kepada pendengar setia RTM sebenarnya untuk meramaikan auditorium Permatasari RTM Johor esok sempena dengan konsert Hari Radio Sedunia 2024 ini. Dan pada malam ini juga akan berlangsung raptai penuh melibatkan artis-artis yang akan melakukan persembahan. Kita harapkan yang terbaik sempena dengan konsert yang akan berlangsung esok. Jangan lepaskan peluang anda. Jika tak dapat hadir, boleh juga menonton. Sekali lagi saya sebut saluran TV2 akan dibawakan secara langsung untuk esok. Dan sekian dulu dari Auditorium Permatasari RTM Johor. Kembali dulu kepada Sairul. Terima kasih Anas atas perkembangannya. Kita teruskan dengan perkembangan selanjutnya. Rumah transit disediakan untuk 5 keluarga mangsa kebakaran di Flat Seri Sabah bermula Khamis ini. Bagi mangsa yang memiliki rumah sendiri, mereka diberikan tempoh selama 6 bulan untuk tinggal di rumah transit tersebut. Mangsa yang menyewa pula akan diberikan tempoh sehingga 3 tahun. Selain itu, sebanyak RM7,300 sumbangan tunai dan barang keperluan asas telah disalurkan kepada 5 keluarga yang terlibat dalam insiden berkenaan. Masalah pendawaian elektrik dari salah sebuah rumah di tingkat 17 Blok 70 Flat Seri Sabah Ceras dipercayai punca tercetusnya kebakaran di flat berkenaan. Pengarah JPM Kuala Lumpur mengesahkan perkara berkenaan sekaligus menafikan kebakaran berpunca daripada percikan bunga api. Pihak bomba turut menafikan dakwaan pilih bomba di kawasan blok perumahan tersebut tidak berfungsi ketika kejadian. Pilih bomba tersebut berfungsi dalam keadaan baik cuma tekanan air di tahap rendah. Susulan ancaman bom yang dibuat ke atas beberapa premis kerajaan negeri Johor semalam, Ketua Polis Johor Komisioner M. Kumar mengesahkan beliau turut menerima ancaman sama menerusi email rasminya. Semakan mendapati email tersebut menggunakan alamat sama yang pernah dihantar beberapa tahun lepas dipercayai daripada orang yang sama. Setakat semalam, 2 laporan polis telah dibuat berhubung ancaman bom di negeri itu. Seorang lelaki warga Myanmar ditemui mati disyaki dibunuh dalam pergaduhan dengan rakan senegaranya di ladang tembikai Kuala Ketil, Kedah Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Baling berkata mangsa ditemui dengan 7 kesan tikaman. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bayi Alustar untuk mensiasat. Polis juga sedang mengesan suspek dipercayai terbabit dalam kes berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun maut dipercayai dihempap dinding konkrit di Kampung Padang Lalang Besar, Mukim Tawa, Kuala Ketil semalam. Mangsa dipercayai sedang bermain di kawasan dapur yang sedang dalam pembinaan bersama adiknya dan kemudian dinding jatuh menghempap mangsa. Mangsa meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke klinik manakala adiknya hanya mengalami kecederaan ringan. Kes disiasat di bawah Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak 2001.
Seorang lelaki ditahan selepas cuba melarikan diri daripada sekatan jalan raya SJR semalam. Ketua Polis daerah berkata suspek berjaya ditahan di persimpangan lampu isyarat ke Kulai di Jalan Kota Tinggi Kulai. Hasil pemeriksaan mendapati suspek berumur 30 tahun positif dadah. Tindakan sama dikenakan terhadap suspek kerana tidak memiliki lesen memandu. Suspek turut memiliki 3 rekod jenayah narkotik. Cadangan untuk rangkaian transit aliran ringan LRT dari Bayan Lepas ke Penang Central perlu mendapat persetujuan Jemaah Menteri untuk tindakan selanjutnya. Ketua Menteri Pulau Pinang berkata sebelum ini kerajaan negeri telah mengadakan rundingan dengan MRT Corp berkenaan projek mega terbabit. Namun, selepas siri perbincangan, terdapat beberapa cadangan baru yang perlu melalui proses persetujuan Jemaah Menteri. Pelabur asing kekal sebagai pembeli bersih untuk minggu ketiga berturut-turut dengan aliran masuk 400.7 juta ringgit. MIDF Research maklumkan sektor dengan aliran masuk asing bersih tertinggi perkhidmatan kewangan iaitu 211.2 juta ringgit. Diikuti utility 210.7 juta ringgit dan teknologi berjumlah 56.3 juta ringgit. Untuk aliran keluar asing bersih tertinggi pula perdagangan dan penjagaan kesihatan. Indeks Malaysia Negara Rahmah IMNR 2023 kekal berada pada tahap sederhana dengan skor 7.24. Ia meningkat berbanding tahun sebelum itu dengan skor 6.47. Kajian melibatkan 3,192 responden seluruh negara berusia 18 tahun ke atas. LGMS berhad perkenal penyelesaian berasaskan langganan yang menyasarkan perusahaan kecil dan sederhana PKS sebagai model perolehan baru kepada syarikat. Firma pakar perundingan keselamatan cyber itu maklumkan pelancaran penyelesaian Star Sentry tersebut dijangka suku kedua tahun ini. Inisiatif itu dapat membantu PKS meningkatkan langkah keselamatan cyber dengan mudah dan berkesan. Indeks harga seunit besi merekodkan peningkatan antara 0.4% hingga 3.3% bagi kebanyakan kawasan pada bulan lalu berbanding bulan sebelumnya. Peningkatan harga itu dapat dilihat di Perak, diikuti Pahang, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Kuching. Ketua Perangkaan bagaimanapun maklumkan tiada perubahan untuk indeks harga seunit bahan binaan. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden bertemu Raja Jordan Raja Abdullah di White House. Raja Abdullah lantang menyeru agar gencatan senjata dilaksana di Gaza. Biden juga telah menggesa Israel tidak melakukan serangan darat di Rafah tanpa plan untuk melindungi orang awam. Raja Abdullah sebelum ini mengambil bahagian dalam penyerahan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan lantang menyeru agar kempen ketenteraan Israel dihentikan. Penduduk Gaza menyatakan masalah terbesar di Rafah ketika ini adalah untuk mencari tempat berlindung. Bandar sepadan dengan kepadatan penduduk 120,000 penduduk itu kini dipenuhi lebih separuh daripada 2.3 juta penduduk Gaza. Rafah menjadi bandar yang menerima bantuan dari negara asing dan PBB melalui lintasan Rafah. Kemah-kemah didirikan di kawasan pertanian, sekolah dan tepi jalan. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan tentera pencebuh Israel melebihi 28,340 orang. 67,984 orang lagi tercedera. Dalam tempoh 24 jam lalu, 164 orang rakyat Palestin maut dengan lebih kurang 200 orang cedera. Dalam serangan awal pagi Isnin ke atas bandar Rafah dan kawasan sekitarnya menyebabkan lebih 100 orang terbunuh. Rafah yang bersepadan dengan Mesir menjadi tempat penduduk Gaza mencari perlindungan. Menjelang pemilihan Presiden baru Indonesia esok, 3 calon bertanding untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bakal dipilih oleh lebih 205 juta pengundi negara itu. Tinjauan secara konsisten menunjukkan Prabowo adalah calon yang perlu ditewaskan mendahului kira-kira 28 mata. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.